Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat apam beras atau disebut juga sebagai apam nasi. Kuih ni sangat senang dan mudah cara membuatnya. Saya gunakan cawan metrik untuk menyukat semua bahan. Mula-mula masukkan air ke dalam balang blender. Kalau tak ada cawan metrik, boleh gunakan cawan yang kita minum kopi atau teh kat rumah tu. Tapi pastikan semua bahan disukat menggunakan cawan yang sama saiznya. Masukkan juga 1 cawan nasi sejuk. Dan kita akan kisar bahan ini sehingga halus. Seterusnya, masukkan 3/4 cawan gula pasir. 3/4 cawan ni maksudnya lebih dari separuh, tapi tak sampai 1 cawan. Dan sambung kembali mengisar. Tak lama ya, anggaran 1 hingga 2 minit macam tu. Ketepikan sekejap bahan kisar. Sekarang kita akan ayakkan tepung gandum bersama dengan tepung beras. Ni saya gunakan cap teratai ya. Tujuan kita ayak ni sebab takut kadang-kadang ada binatang yang halus di dalam tepung tu. Untuk yeast, saya biasa gunakan salah satu daripada jenama ini. Dan sukat gunakan sudu metrik sebanyak 1 sudu kecil. Kemudian, masukkan bahan yang telah kita kisar halus tadi. Kacau hingga sebati. Saya akan tutup adunan ni dengan menggunakan plastik pembalut ataupun disebut juga sebagai cling wrap. Kalau anda tak ada, boleh gunakan tudung periuk yang bersaiz besar. Kita akan perap adunan ni bukan dalam peti ais ya, pada suhu bilik selama 3 jam dan biarkan adunan naik. Selepas 3 jam, adunan akan jadi naik begini ya. Kacau adunan dengan menggunakan sudip ataupun spatula. Saya akan bahagikan adunan ni kepada 3 bahagian sebab nak warnakan kepada warna hijau dan warna merah jambu. Tapi ini optional ya. Kalau anda tak nak warnakan pun tak apa, boleh biarkan dia pada warna asal iaitu warna putih, tak jadi masalah ya. Saya letakkan beberapa titis pewarna merah jambu dan kacau hingga sebati. Untuk adunan lagi satu tu, saya letakkan warna hijau apple, menjadikan 3 warna kesemuanya, merah jambu, hijau dan warna asal putih. Untuk acuannya, saya gunakan acuan lompang. Sapukan acuan dengan sedikit minyak masak. Tujuannya supaya apam tidak melekat pada acuan. Anda juga boleh gunakan acuan plastik yang jenis begini ya. Kena sapu minyak juga. Isikan adunan sehingga memenuhi 3/4 daripada acuan. 3/4 maksudnya lebih dari separuh tapi tidak penuh ya. Seperti yang saya tunjukkan di sini. Ulangi proses yang sama, isikan acuan dengan adunan. Panaskan periuk kukusan hingga airnya mendidih. Ini step yang penting ya. Bila air mula mendidih, baru kita akan mula mengukus apam. Jangan lupa balut tudung periuk kukusan dengan tuala bersih untuk mengelakkan air menitis. Dan kukuslah selama 15 hingga 20 minit dalam api yang kuat. Bila masa mengukus tamat, bolehlah diangkat. Sediakan kelapa parut yang putih dan letakkan sedikit garam. Ini terpulang pada cita rasa ya.
dan gaulkan hingga sebati. Kelapa ni kita akan kukus juga untuk mengelakkan dia cepat basi. Tapi kalau anda nak terus makan, tak kukus pun tak apa. Kukuslah selama 10 minit. Kuih apam telah pun mulai suam. Saya akan keluarkan daripada acuan begini ya. Tekan sedikit pada bahagian tepinya dan kemudian kita akan terbalikkan pada pinggan. Ulangi proses yang sama sehingga habis. Dengan menggunakan acuan lompang ni, kita akan dapat anggaran 23 hingga 25 biji apam. Sedap dimakan dengan kelapa parut. Boleh ditabur di atasnya ataupun dicicah. Saya juga ada sediakan apam dengan menggunakan acuan plastik. Dia lagi mudah ya kita nak keluarkan. Bila terbalikkan terus dia keluar sendiri. Untuk acuan ni, sebab dia lebih besar, kita akan dapat anggaran 18 hingga 20 biji apam. Terpulang ya, acuan jenis macam mana yang anda sukai. Kalau anda baru nak belajar buat kuih tradisional, kuih ini sangat senang untuk disediakan dan perlu dicuba. Kuih ini juga tidak menggunakan telur dan sesuai bagi mereka yang alah kepada telur ataupun yang tidak makan telur. Selamat mencuba semua!